kembali kepada bekas muridnya. Wahai anakku yang tercinta. Macam ustaz yang kamu ni, anak-anak yang tercinta, semua anak-anak yang ustaz sayangi. Bila kita kata tercinta tu, ingat bercinta? Tak, yang disayangi. Ya, kalau ayah kamu jumpa kamu, wahai anakku yang ku cintai, kamu seronok tak rasa? Seronok tak? Ya. Kalau kamu, mak kamu, wahai anakku yang kurang ajar, seronok tak? Apalah mak ni? Tapi kalau mak, wahai anakku yang ku cintai, seronok hati tak? Maknanya mak tu sayang tak ki? Tak gitu. Dia tak? Kalau wahai anakku yang kurang ajar, marah gitu pun tak seronok dah. Baik. Kemudian engkau bertanya kepadaku tentang hakikat ubudiyah, kebenaran ubudiyah. Apa dia ubudiyah itu? Mengandungi 3 perkara. Ubudiyah. Pertama, menjaga hukum-hukum syariat ubudiyah. Tentang pertama, menjaga syariat. Sembayang kita, syariat tak sembayang? Sembayang, puasa, zakat, haji. Syariat yang dibawa oleh siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat. Apa makna syariat? Nak tanya belakang. Apa makna syariat? Itulah. Bila ustaz mengajar, jangan kamu mengajar sama kamu. Syariat perjalanan hukum agama. Disyariatkan kita bersembahyang. Disyariatkan kita mengeluarkan zakat. Disyariatkan kita berpuasa. Disyariatkan kita menunaikan ibadah haji. Maknanya perjalanan hidup Islam ada syariat. Apa makna bersyariat? Iaitu perjalanan mengikut lunas agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nama syariat, perjalanan yang dibolehkan dalam Islam. Faham? Apa makna aqaid? Pegangan, prinsip. Kamu mesti ada pegangan, ada prinsip. Hidup kamu ada prinsip tak? Kamu mesti daripada sekarang menanamkan prinsip. Apa prinsip? Prinsip pegangan hidup. Ada kita satu cita-cita, prinsip. Prinsipku datang sekolah ini untuk belajar sungguh-sungguh. Itu prinsip. Kalau datang sekolah untuk main-main, menghafal malas, tidur banyak, makan kuat, itu tak ada prinsip kamu sebagai seorang student, seorang pelajar. Itu prinsip orang malas. Kalau prinsip orang malas, tidur je kat rumah. Apa datang sekolah letih-letih je. Tak ada prinsip. Prinsip kamu, kehidupan kamu untuk matang dalam memahami tentang Islam. Yang kedua, redha dengan qada dan qadar yang pembahagian Allah Ta'ala kepada kita. Kena redha. Qada, satu perbuatan yang boleh berubah. Apa berubah? Dulu kecil jadi besar. Daripada budak jadi kanak-kanak, jadi dewasa, jadi orang tua. Itu qada, berubah. Tak? Dulu kamu, sebelum kamu dilahirkan, dah dilahirkan. Lepas kamu dilahirkan, kamu boleh merangkak. Lepas merangkak, boleh berdiri. Lepas berdiri, boleh berlari. Tak? Sekarang kalau kamu disuruh merangkak, kamu tentu tak mau.
Nah, sebab kamu sudah berubah, itu namanya qada. Sudah berubah. Kalau dulu kamu masa kecil dipakaikan pampers, sekarang ayah mak kamu pergi pampers. Wahai Rasid, kau pakai pampers ni. Kamu tak tahu. Apalah ayah ni dah besar-besar suruh pakai pampers. Kamu akan templak balik tak? Sebab sudah berubah, kamu dah dewasa. Apa sebab disuruh pakai pampers? Sebab kencing tak menentu. Bila nanti kita dah tua, dah nyanyok, dah tua, kita akan pakai pampers balik, betul tak? Kencing rata-rata, tak tahu. Ya. Itu perubahan. Kita daripada tak tahu, mula baca tahu. Ya, bertanya, itu apa? Itu apa? Dah tahu pandai. Lama-lama kita lupa. Dah usia naik ke 60, 70, 80. Kita jadi nyanyuk. Ya, bertanya 2-3 kali. Kamu siapa? Rasid. Sembang lagi. Kamu siapa? Rasid. Pakcik tak ingat ke? Ya. Nama siapa? Rasid. Oh, 3 kali tanya. Macam budak yang baru bertanya. Betul tak? Kita akan berubah. Itu namanya qada. Tak? Qada boleh berubah. Ya. Daripada tak baik kepada baik. Baik kepada tak baik balik. Daripada sehat kepada sehat. Tak? Kepada tak sehat. Itu namanya qada, perubahan. Daripada kecil kepada dewasa. Dewasa kepada muda. Muda kepada tua. Itu namanya qada. Faham tak? Kena terima hakikat. Ya. Ini pegangan. Prinsip. Ya. Takkanlah kamu sampai umur kamu nanti sampai tua masih duduk kelas. Dah habis dah. Dah habis kelas ni dah 4 tahun. Rasid, kenapa kamu tak? Aku nak duduk di sini juga. Siapa nak bagi? Tak ada. Itu namanya qada. Faham tak? Qada boleh berubah-ubah. Tak sama. Ya, daripada kecil, besar, dewasa. Ya. Daripada bujang, berkahwin. Bila berkahwin jadi bapa, dapat anak, jadi suami, jadi isteri. Betul tak? Itu namanya qada. Wa qini syarra ma qadait. Ada tak dalam doa kunut? Qadar penentuan yang tetap. Qadar penentuan tetap. Qadar. Qaf dal ra. Qadar. Kalau dia jantan, tetap dia jantan. Kalau lelaki, tetap lelaki. Ya. Lelaki ada apa? Lelaki ada zakar. Nah, takkan dah dipotong zakar ganti buat lain. Itu melawan Allah. Kalau dia lembut, walaupun dia lelaki, dia tetap lelaki. Dia lembut. Rasid, ya. Kau ni gatal lah tu. Ngapalah ustaz ni? Ngapa kau lembut? Aku dah lembut. Tapi tetap dia ada lelaki. Kalau dia perempuan, jadi tomboy. Nak mutu besar. Tetap dia perempuan. Itu namanya qadar. Tidak boleh berubah. Allah dah tentukan dia lelaki, Allah tentukan dia perempuan. Faham tak? Di qadar. Tidak boleh berubah. Macam ajal. Ajal sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kamu akan mati sekian tarikh. Ya. Kamu akan mati begini. Mati begini. Sudah semua ditentukan oleh Allah Ta'ala. Itu sudah tetap. Faham tak? Kita je tak tahu. Tetapi qada boleh berubah. Ya tak? Dari kecil, dari bujang, dewasa, kahwin. Berubah-ubah tak? Cuba kamu balik rumah tanya mak. Mak dulu bujang ke? Ayah dulu budak tak? Kamu ni macam budak bodoh pula tanya ayah punya. Parah balik tak? Kamu dulu kecil, cuba kamu merangkak. Syed, kamu turun bawah naik merangkak, tak usah berjalan. Kamu akan marah ayah kamu. Ayah ni dah besar pula suruh merangkak macam mana ya? Sebab kita dah berubah. Itu namanya qada. Faham tak? Jadi qada dan qadar. Yang ketiga, bahawa engkau menjadi keridhaan Allah SWT walaupun engkau terpaksa
meninggalkan kehendak dirimu sendiri. Terpaksa. Anda terima. Kenapa? Terpaksa. Sesuatu yang terpaksa. Ya. Kita sayang ayah kita. Kita sayang sangat ayah kita. Ayahlah sebagai isi hati saya. Ayah dan ibu. Kita sayang. Tiba-tiba ayah ibu meninggal. Kita reda tak? Kita reda tak? Kita reda. Sebab setiap yang hidup lawannya mati. Jangan pula tiba kita basuh. Kamu basuh kereta. Lawa. Sebunis. Habis 300. Sebunis basuh kereta. Elok dah. Oh, pondok dua nak berjalan dulu. Tiba-tiba hujan lebat. Hidup kena reda. Apalah. Seminggu aku tak basuh kereta, tak hujan-hujan. Bila aku basuh kereta, hujan. Allah ni tak adil. Boleh tak? Tak boleh. Kena reda. Semua adalah penentuan Allah. Itu sebab di sini dia katakan yang ketiga, bahawa engkau mencari keredaan Allah Ta'ala walaupun engkau terpaksa. Terpaksa. Kamu sayang tak mak kamu? Kamu sayang ayah kamu? Sayang. Tapi Allah dah ajalkan dia mati, meninggal dunia. Kamu marah tak? Tak. Wah, jangan dikebumikan bapak aku. Aku nak tidur dengan dia. Tak adanya. Taubatlah umur. Tak. Tetap yang mati akan kembali ke alam barzah. Kita kena reda tak? Allah uji kita. Reda tak? Kena reda. Faham tak? Maknanya ni. Itu yang ketiga. Pertama, apa dia? Menjaga hukum. Ketentuan pendirian kita. Menjaga hukum Allah. Yang kata haram tetap haram. Yang halal tetap halal. Yang baik daripada Allah, syukur. Yang tak baik, kita itu musibah. Kita kena bertaubat kepada Allah Ta'ala. Faham tak? Semua penentuan Allah. Yang ketiga tadi, yang kedua, reda dengan qada. Kalau aku jadi jantan, tetap jantan. Lelaki tak? Walaupun lembut. Ya, ini tak. Mana tak reda lah. Dia lembut, aja lembut je. Dijadikan buah dada besar. Injek dia. Jadi besar. Ya, ada manusia buat macam ni. Dia besarkan titik dia. Lepas tu, ditukar dia punya jantina. Ya, ini ada berlaku. Kemudian dia ngaku diri dia, badan dia lembut. Dia tetap jantan. Sebab itu namanya dia tidak menerima hakikat yang sebenar. Dia berlaku. Ya, sampai sanggup pergi Mekah, dia pakai pakaian perempuan. Ada? Ada tak? Tahu tak? Maknanya dia melawan Allah. Dia lembut. Dia buat titik besar. Ini tak percaya. Tak? Ramai pondan-pondan. Kat Coket Road tu pondan-pondan. Jantan tu. Kalau kencing berdiri, ada zakar dia. Tapi, punya lembut. Kamu pun terpikat tengok dia lawanya. Cara dia dengan lembutnya. Alah, jantan pun terpikat. Sebab kelembutan dia. Tak? Dia injek ni jadi besar. Kebodohnya. Itulah. Dia hormon. Dibagi hormon pula. Begitu juga perempuan. Dia tetap perempuan. Tetapi dia gagah macam laki-laki. Macam tomboy dah. Main silat dah. Jangan main-main. Lelaki pun kalah ditendang. Ni. Itu kedudukan manusia. Ya, itu qada dan qadar penentuan Allah. Kemudian yang ketiganya tadi kena reda. Apa jadi Allah jadikan. Inilah yang dinasihatkan oleh Al-Imam Ghazi kepada sahabatnya. Kita ada 3 perkara yang kena jaga. Pertama, jaga syariat kita. Walaupun susah, tanggungjawab kita. Tunaikan sembahyang, puasa, zakat, haji, tetap. Syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
berpadukan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, iaitu penentuan qada, redha dengan qada Allah Ta'ala. Kalau kita dijadikan lelaki, walaupun lembut tetap lelaki. Kalau kita jadikan perempuan, walaupun kita ni gagah, garang. Tak. Tubuh orang gagah ni lain tau. Dia walaupun perempuan. Tu sebab dia ada perempuan angkat berat je tak? Ya Allah, punya body dia. Perempuan angkat berat. Angkat berat. Maksud gym. Memanglah betul-betul. Betul tak? Kamu pun jantan nak mikat dia tu tak nak dah. Macam jantan. Perempuan tu macam jantan dah. Bodynya keras semua. Tak nak aku tu. Nak kau nak kahwin dengan perempuan macam tu? Tolak itu pelanting kamu. Garang. Ya tak? Tu. Yang ketiganya, bahawa engkau mencari keridaan Allah itu dengan terima hakikat. Bila Allah bagi itu, terimalah. Basuh kereta lawa-lawa, cantik-cantik, hujan. Ya tak? Hakikat. Ya tak? Ada orang kahwin. Ya. Kali kahwin. Redha lah Allah nak bagi rezeki anak. Tahu-tahu sekali lahir 3. Tahun depan dapat 2. 5 tahun kahwin, anaknya 10 dah. Boleh. 5 tahun kahwin, anaknya 10. Syukur tak? Rezeki. Ada orang kahwin dah belas tahun, tak ada pun anak. Tak? Tu rezeki. Kena redha. Sebenarnya redha lah. Mencari redha Allah Ta'ala. Okey, selesai. Faham tak? Nasihat Al-Imam Ghazali kepada anak murid. Nasihat yang ke-19. Apa dia? Wahai anakku, kata Imam Ghazali. Wahai anakku yang tercinta, engkau juga telah bertanya tentang tawakal. Ni tentang tawakal. Menyerah diri. Tentang tawakal. Maka makna tawakal itu bahawa engkau menetapkan pegangan, iktikad. Apa iktikad namanya? Iktikad apanya? Peganganmu. Iktikad. Peganganmu. Dengan janji-janji Allah. Iaitu engkau mengiktikadkan bahawasanya segala apa yang telah ditakdirkan bagimu itu pasti akan sampai kepadamu. Kalau sudah dijanjikan lah. Kamu dijanjikan nanti jodohnya dengan siapa ya? Dia tak tahu. Kita tak tahu. Ajal kita bila? Jodoh kita siapa? Kita nanti duduk di mana? Macam ustaz contohlah. Ya tak? Allah dah tentukan. Tak? Ustaz lahir di kampung Sungai Tiada Batuk, Bagan Datuk Perak. Sungai Tiada Darat, Bagan Datuk Perak. Ustaz belajar dulu-dulu. Mula-mula belajar di Selangor. Kemudian belajar di Perak. Sampailah 2 sekolah Perak. Lepas tu Ustaz habis belajar, Ustaz dapat kerja di Johor. Kerja di Kuala Lumpur. Kerja di Brunei. Balik lagi Kuala Lumpur. Duduk beli rumah di Kuala Lumpur. Itu Allah yang tentukan. Kita merancang. Allah mengizinkan. Ya tak? Kamu tak tahu Rashid. Tiba-tiba kamu pula. Tiba-tiba kamu berjaya. Kamu belajar. Belajar dapat berjaya. Belajar di England. Di London. England ke London. Wallahualam. Jumpa dengan penduduk London. Duduk kahwin sana terus. Tak balik dah. Itu penentuan Allah. Kena redha. Dia tak? Redha tak? Redha. Tiba-tiba yang kopiah merah tu. Kahwin-kahwin bercinta-cinta rupa dapat anak sultan. Allah Rabbi. Anak sultan kau. Seronok tak? Allah nak jatuhkan jodoh dia. Dia tak? Kita tak tahu. Kita hanya merancang. Bercita-cita. Tetapi Allah yang menentukannya. Itu namanya. Kenapa dia terima? Walaupun seorang makhluk yang ada di alam ini berusaha menghalangnya daripadanya. Dan sebaliknya apa-apa yang telah ditakdirkan bahawa ia bukan untuk engkau, sudah pasti ia tidak akan
sampai, tidak akan terjadi. Walaupun sekalian makhluk-makhluk berusaha untuk menyampaikan kepadanya. Kalau tak sampai, tak sampailah. Tapi Allah nak hendaki disampai, sampailah je tak. Ni. Jadi kita kena kuat yakin kita ini adalah qibdatullah. Maknanya manusia ini dalam genggaman Allah. Kita hanya merancang, yang membolehkan adalah Allah. Itu namanya iman, keyakinan kita. Kadang-kadang ramai orang waktu sekolah bercinta sampai 5 tahun bercinta. Berarti habis sekolah kahwin dengan orang lain. Tak? Ya bercinta sampai surat wangi, bau wangi. Bedaknya penuh masuk dalam surat tu. Berabuk pun bedaknya. Tak? Betul kisah dululah. Kisah sekarang tak ada bedak-bedak dah. Sekarang pakai WhatsApp. Dulu tahun 70-an datang surat. Bukan pakai pos, pakai wakil pos. Tahu wakil pos? Postman tak bergaji. Ni kisah ustaz dulu. Ada jadi postman. Ada satu hamba Allah, dia berkawan. Ustaz je jadi postman dengan kantor sana. Baiklah, sini bagi duit, untunglah. Postman tak bergaji, ada gaji juga. Ya. Bawa surat tu dapat RM1. Cukuplah. Dulu Allah, tahun 70-an kamu tahu tak? Kuih tu, harga kuih 5 sen. Kuih tu kita makan, beli kuih tu 5 sen. Kuih apa? Kuih seperti karipap. Besar 5 sen. Sekarang besar RM1. Tak? Kan beza. Seri muka. Tahu tak seri muka? Dulu besar seri muka. Tahu seri muka pulut dengan apa tu? Pandan tak? Allah, tak habis kita makan seorang. Punya besar. Harga berapa? 5 sen. Garam dulu sekilo 20 sen. Bukan 20 sen, 10 sen. Sekarang kan beza jauh. Masa tu murah. Sekarang ni harga semua mahal. Sebab cukainya pun mahal. Itu contoh. Jadi pasti, ya, untuk engkau pastikan tidak akan sampai kepada engkau walaupun sekilan makhluk berusaha untuk mendapatkannya. Allah tak izinkan, tak izinkan lah. Ya, kalau izinkan, tak berusaha pun dapat. Tapi jangan pula kita pegang, alah aku tak payah periksa, tak apa, boleh lulus, tak payah baca buku, boleh. Itu melampau. Kerana kita beriktikad dengan pahaman ahli sunnah wal jamaah. Apa makna ahli sunnah wal jamaah? Ikhtiar, ba'da ikhtiar, tawakal. Usaha dulu. Aku nak jadi orang pandai, kena belajar. Kena menghafal. Kalau tak, macam mana nak dapat? Itu kita pegang ahli sunnah wal jamaah. Dia i'tikad ni banyak. Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Murji'ah, tak? Tapi yang diterima dalam Islam mengikut kaedah ahli sunnah wal jamaah yang dipelopori oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena terima hakikat. Jadi setakat itu perkongsian. Jangan banyak-banyak. Cukup. InsyaAllah akan datang nasihat yang ke-20. Aku liqauli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.